jelaslah bahawa bahasalah yang merangkumi unsur faham pengenalan diri. Akan tetapi, unsur tersebut hanya terdapat di dalam bahasa-bahasa tamadun mantiki, antaranya bahasa Arab, Farsi, bahasa Uthmani, Urdu, dan juga Melayu. Ini adalah kerana istilah-istilah asas yang terkandung di dalam bahasa tersebut berupaya mencerminkan hikmat tasawurnya atau conceptual philosophy, sebagaimana ianya ditakrifkan mengikut pandangan rangka pandangan alam Islam. Adalah tidak benar sekiranya dikatakan semua bahasa berupaya mencerminkan hikmat tasawurnya, terutama sekali bahasa-bahasa barat, or the languages of romance. Oleh yang demikian, kita berupaya membuat simpulan bahawa bahasa-bahasa yang terkandung di dalam tamadun Islam merupakan bahasa mantiki, manakala bahasa-bahasa barat tidak boleh ditakrifkan sedemikian. Di sini kita boleh mengambil natijah bahawa kedua-dua, yakni mantik dan bahasa, adalah saling bergantung di antara satu sama lain. Ini bermakna bahawa cara kita berfikir bergantung kepada bahasa, manakala pertuturan kita mencerminkan fikiran. Nyata sekali bahawa terdapat apa yang dikatakan sebagai mantik bahasa. Bermakna bahasa itu bersifat mantiki dan yang dizahirkan menerusi penggunaan bahasa yang disusun menurut aliran fikiran yang betul lagi tepat. Mengambil bahasa Melayu sebagai contoh, kita telah pun menyifatkan bahasa tersebut sebagai bahasa mantiki. Oleh yang demikian, ianya lazimnya mencerminkan fikiran yang bersifat mantiki. Tetapi, sejak kebelakangan ini, ada yang menyifatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang tidak bersifat mantiki kononnya, yang condong kepada istilah-istilah yang tiada membawa kepada faham yang bermakna. Sebagai contoh, mereka yang mengemukakan pendapat bahawa penggunaan istilah Allah sebagai terjemahan bahasa Melayu untuk merujuk kepada istilah God dalam bahasa Inggeris di kalangan penganut agama Kristian adalah bukan sahaja munasabah, malah tepat dan benar. Ada yang mendakwa bahawa istilah Allah yang digunakan oleh orang-orang Kristian atau dalam tulisan-tulisan mereka adalah hasil daripada aliran bahasa dan mantik yang sah. Hujah-hujah mereka itu bersandarkan kekeliruan bahawa istilah God dalam bahasa Inggeris bermakna Allah dalam bahasa Melayu. Lebih-lebih lagi, istilah Tuhan disifatkan sebagai terjemahan untuk istilah Lord. Dakwaan-dakwaan bahawa para penganut agama mereka telah pun memiliki buku-buku doa dalam bahasa Melayu dan perkataan Allah telah digunakan sebagai terjemahan kepada istilah God itu, dan oleh kerana itu mereka berhak untuk menggunakan istilah Allah, tidak boleh diambil kira sebagai hujah munasabah yang mengikut acuan mantik dan seterusnya kebenaran. Sekiranya golongan penganut diambil kira sebagai bukti sahih yang menjernihkan hujah mereka, ianya seolah mengandaikan masyarakat itu suatu kejadian hidup yang pasti boleh berfikir dan bertindak berdasarkan akal fikiran. Tetapi pada hakikatnya, masyarakat bukanlah satu kejadian hidup dan justru itu tidak mempunyai kebolehan berfikir dan bertindak secara akliyah.